Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekhun Nazim rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Kitab yang jauh ini kita muka surat 14 rasanya. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa minhu irsalu jami'i rusli. Situ dia. Dah baca. Betul. Betul ni. Rasa macam dah baca tuan tu. Ya kot. Wa minhu irsalu jami'i rusli fala wujuba bal bimahdil fadli. Lakin biza imanuna qad wajaba fada' hawa qaumin bihim qad la'iba. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita nikmat hidup yang masih diberi. Syukur kita dapat Islam. Syukur kita yang Allah Ta'ala jadikan hati sanubari kita menerima sepenuhnya, membenarkan apa saja ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala dalam keadaan membenarkan di hati apa ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul itu, kita boleh taat patuh perintahnya, tinggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak nikmat Allah Ta'ala beri dengan hidup, ada Islam, dapat iman, dapat taat ikut perintah dia, tinggalkan larangannya. Itulah dikatakan takwa. Itulah antara nikmat-nikmat besar yang Allah Ta'ala beri atas muka bumi ini, tuan-tuan. Yang kalau kita perhati keliling kita, tak ramai orang dapat nikmat itu. Allah Ta'ala beri ke kita, syukur banyak-banyak nikmat itu. Kerana mensyukuri nikmat-nikmat Islam, iman, bertegak kebolehan kita boleh Allah Ta'ala jadikan kita takwa pada dia. Adalah antara nikmat-nikmat yang besar, lebih besar nikmat itu daripada dunia dan segala isinya. Tak ada erti kehidupan kita kalau kita tak boleh dapat Islam, tak boleh dapat iman, tak boleh dapat takwa. Walaupun seluruh langit bumi ini penuh dengan emas jadi perbendaharaan kita, tapi kalau kata tak ada Islam, tak ada iman, tak ada takwa, satu pun tak bermanfaat, bahkan semua tu jadi mudarat pada kita di akhirat esok. Syukur Allah Ta'ala jadikan kita sebegitu. Lebih-lebih lagi syukur kita kesihatan, kelapangan masa diberi. Dengan itu dapat kita hadir untuk solat maghrib berjemaah di masjid ini, dan insya-Allah masa yang ada ini dengan segala limpah kurnia itu juga kita manfaatkan masa yang ada ni meneruskan bacaan daripada kitab matan Jawharah Tauhid ni, insya-Allah. Kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan iktikaf kita. Kalau tak niat lagi, main niat sama-sama. Lafaz niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni dan Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa minhu irsalu jami'i rusli fala wujuba bal bimahdil fadli. Asal terjemah. Dan setengah daripadanya, domirnya tu adalah yang harus. Jadi kalau bahasa Arab dia wa minhu wa minal jaiz. Apa dia antara perkara yang harus tu? Itulah mengutus sekalian pesuruh, maka tiadalah wajib atasnya bahkan dengan semata-mata kurniaannya. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni, kalau ikut dengan apa yang dah bicara dulu, kita nak berpindah sikit perbincangan ni. Kalau dulu kita kita baru selesai membicarakan bab-bab yang berkaitan bab ketuhanan. Yang terdekat adalah bab melihat Allah Ta'ala di akhirat esok dan bagaimana permasalahannya. Saya rasa tak perlu ulang itu adalah yang terakhir kita bicara. Jadi yang kita nak sambung ni, kalau ikut, adalah nak mula masuk ke bab Rasul pula. Kerana dalam kaedah Islam, dalam kaedah agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul,
takkan ada kebolehan untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Pastikan maklumat beriman kepada Allah Ta'ala tu yang membawanya adalah Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala hantar, yang kita pun boleh kenal Allah Ta'ala berdasarkan apa penjelasan, huraian yang diceritakan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi takkan sempurna bab ketuhanan, melainkan setelah kita faham bab ketuhanan, mesti bersama dengan itu bab Rasul. Pasal tidak ada manusia yang direct boleh hubung terus dengan Allah Ta'ala, hatta sehingga Nabi-Nabi dan Rasul pun mereka adalah dengan didatangi Jibril, melainkan hanya beberapa orang Rasul saja yang direct pada Allah Ta'ala. Yang lain semua istilahnya dengan wahyu, dan bila sebut wahyu, ada malaikat yang Allah Ta'ala jadikan pengutus untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi-Nabi dan Rasulnya. Itu rasanya ada maklumat yang sedia maklum kat kita, yang memang mengikut kaedah Islam sejak daripada Nabi Adam AS lagi sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan sah iman seseorang itu melainkan dengan ada istilahnya dua kalimah syahadah. Pertama adalah syahadah dalam bab ketuhanan, mengiktiraf bahawasanya Allah mesti sempurna, takkan ada apa-apa sifat kekurangan pada dia, dan sempurna dia itu dengan mana dia tak hajat pada sesuatu dan tak kurang pada dia tu, dengan mana mestilah semua makhluk mesti berhajat kepada dia. Tak akan sempurna pahaman ketuhanan macam tu melainkan mengiktiraf Nabi Rasul. Pasal Nabi Rasul lah yang membawa ajaran dan fahaman dan mengenalkan kita, kenal pencipta kita, namanya Allah. Hatta bab nama pun bukan kita reka sendiri, bahkan Nabi Rasul lah yang memaklumkan kepada kita bahawasanya nama Tuhan yang mencipta alam ni adalah Allah. Okey. Itu rasanya perkara dasar yang cukup asas. Sebagai orang Islam kita patut tahu perkara itu. Baik, jadi kalau ikut kita nak bicara ni ke bab Rasul lah. Sebelum masuk bab Rasul tu, di atas prinsip akidah kita mengikut kaedah Islam mesti ada dua kalimah syahadah, beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasul. Untuk orang anti hadis ni macam mana? Tak payah ngaji mesti kan? Ngaji Allah hai. Tapi ada manusia yang boleh menolak sabdaan Nabi SAW dengan bahasa jadi golongan anti hadis, yang dia hanya terima Quran saja daripada Rasulullah, tapi sabdaan Nabi dia tak pakai. Sikit saya sebut metodologi berfikir, kenapa salah ada situ. Kalau tadi pun kalau ikut dah sebut sekali lalu gini, macam mana dia boleh terima Quran yang melalui Rasulullah, yang menceritakannya Rasulullah, yang menghuraikan Quran tu Rasulullah, dan Rasulullah lah yang hurainya. Tapi orang yang sama menyampaikan Quran dan orang sama mengeluarkan sabdaan dia yang namanya hadis, dia boleh terima Quran saja tapi hadis dia tolak. Pening lah tu. Mana ni? Apa ni? Agama apa ni bawa ni? Satu masyhur dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah, kufur bab i'tiqad. Kafir. Tak ekstrim ke kafir-kafir ke orang? Orang memang kafir-kafir, apa pula ekstrim pula? Orang yang memang kafir tak dikafirkan, hak tu lah ekstrim. Bukan ekstrim. Ayat saya selalu sebut apa dia? Bodoh. Tak faham asas bab agama sampai macam ni pun tak reti. Okey. Baik. Selesai bab itu. Jadi apa kita nak sambung ni adalah bab Rasul. Munasabah dengan apa yang kita nak faham ni, tengok dia sebut awal-awal kata gini, dah setengah. Setengah maknanya sebahagian. Sebahagian daripadanya, nya tu kalau bahasa Arab yang harus pada Allah Ta'ala adalah mengutus sekalian pesuruh. Masuk pesuruh ni kalau bahasa Arab disebut rusul. Rusul tu adalah plural daripada singular dia rasulun, rasulani, rusul. Hantar sekalian pesuruh, maksudnya sekalian rasul-rasul. Jadi semua nabi-nabi dan rasul-rasul, dari sudut i'tiqad kita wajib berpegang bahawasanya kemestian apa? Nabi-nabi dan Rasul tu taklah mesti Allah Ta'ala hantar. Bahkan ke Allah Ta'ala untuk dia hantar Nabi dan Rasul adalah harus. Maksud harus tu apa? Ikut dia nak hantar Nabi ataupun Rasul, ataupun Nabi Rasul sekaligus, ataupun Nabi saja, ataupun Rasul saja, ataupun tak hantar langsung Nabi Rasul. Itu adalah hak dia. Jadi dengan apa yang kita bicara dulu, kalau ikut atas kata sebahagian yang harus tu, kalau ikut yang kita bicara lepas,
antara perkara yang harus berlaku di akhirat adalah Allah Ta'ala beri kita keupayaan untuk kita melihat dia waktu kita berada dalam syurga. Harus tu Allah Ta'ala nak beri. Dah bicaralah dulu. Yang ni pun asal nak bicaranya, antara perkara harus yang hak Allah Ta'ala dia boleh buat itu, apa dia? Ialah menghantar, mengutus Nabi-Nabi dan Rasul. Satu kalau saya tanya sikit gini, di atas prinsip itu, mengapa zaman kita lah ni, zaman manusia duk pening ni, duk cari kebenaran, ada yang pening cari mana betul mana salah ni. Mengapa orang Ta'ala tak hantar Nabi Rasul, khususnya orang Melayu ni, pening betul orang Melayu ni. Buah bila dengan bahasa itu tak? Apa salahnya kalau hantar seorang Rasul Melayu? Kan bagus. Yang Rasul ini boleh mendamaikan seluruh bangsa Melayu Nusantara ni, maka semuanya dia tak akidah yang baik, beriman pada Allah Ta'ala sekaliannya. Tolong jawab. Kenapa orang tak hantar? Tak hantar. Kenapa? Tak boleh jawab. We fail oh. Ha? Ikut dia nak hantar tak hantar? Untuk hantar tak? Tak hantar. Untuk bakal tak hantar. Mungkin tak hantar. Jawab. Yang tu walaupun ada benda tak baca lagi, tapi takkan tak pernah belajar pun. Ha? Nabi Muhammad Rasul terakhir itu ada tak agak-agak dia akan hantar lagi Nabi Rasul selepas ni yang Melayu punya version? Ha? Tak ada. Bukan harus ke tu? Asal hukum harus. Pasal hak Allah Ta'ala nak hantar tak hantar. Tetapi bila dah ada ketentuan Allah Ta'ala yang dia turun dengan Quran, Rasulullah sendiri maklumkan, yang dengan istilah yang kita selalu dengar, Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup nabi-nabi. Maksudnya tidak akan ada lagi nabi baru yang bakal dilantik. No, there will no new prophet, no new messengers. No. Kalau ada orang mengaku macam mana? Kita akulah nabi Melayu tu macam mana? Kalau bahasa kasar saya kata apa kan? Itu bukan nabi, babahi lah tu. Bunuh lah. Pasal apa? Asas akidah macam tu pun punya bodoh boleh mengaku jadi nabi. Ya Allah. Ada orang Melayu macam tu? Ada orang Melayu kita sesat sampai macam tu kan? Bahkan kalau Melayu ni lagi world record. Apa dia? Boleh jadi Tuhan. Tuhan Harun. Itu pun dah sebut sebama tu. Boleh ada Tuhan kan? Melayu manusia kecil berak macam kita je ke, tapi mengaku jadi Tuhan. Tuhan Harun. Ya Allah. Sikit kalau tanya gamak-gamak pasal apa orang Melayu kita jahil denguh mereka tu. Jawab. Tak kerti ke nak jawab tu pun. Ya Allah, fail lagi. Pasal apa? Ha? Akidah. Yelah, akidah pasal apa jadi sampai tak kerti tengah tu? Tak mengaji. Ngapa pula tak mengaji? Ha, jawab tu. Tak ada institusi yang dia pergi mengaji Islam. Sekolah-sekolah kebangsaan. Oh, mula saya nak syarah kat tu lagi, tak mau. Saya dah biasa, tuan-tuan dah biasa dengar saya cakap tu, cukup lah tu. Satu kalau sikit saya nak kata gini tuan-tuan. Betul tak betul saya cakap ni, tuan-tuan nilai lah. Nak saya tanya tuan-tuan, nak siapa boleh dengan aku? Allah, poket pada tisu lah. Nak bagi hadiah, dengar saya sebut. Siapa yang memang dia ikut pendidikan kebangsaan daripada tadika 6 tahun sampai SPM, dia boleh baca Quran dengan sebab pergi sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Siapa? Seorang tak ada Tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tak baca Quran? Boleh lah. Tuan-tuan pandai kat sekolah ke pasal mak hantar kat rumah orang pergi belajar gitu? Ha, jawab. Sebab pergi sekolah kah? Kalau dengan pergi sekolah aja, macam mana kemahiran kita tentang baca Quran? Tolong jawab. Oh, tak boleh nak jawab. Saya jawab gini, bodoh tu. Satu, mana-mana mak bapak yang hanya bergantung kepada sekolah untuk beri pendidikan, dia tak pernah fikir macam mana anak dia nak boleh baca Quran,
Berapa ramai orang Islam kita yang lepas pendidikan kebangsaan, hatta dah masuk universiti, tak reti baca Quran. Walaupun sembang buat Quran ni, wah, hudud apa, macam ni lah komen sana, oi, semua dia komen, ustaz pun dia komen, padahal dia alahai alik batam tak kenal, bab Tuhan pun tak reti. Sikitlah dengan bahasa itu, tuan-tuan. Tu yang antara sebab-sebab jadi rosaknya akidah dan fahaman itu. Okey, sikit ke situ. Saya nak sebut tu kenapa. Jadi sedikit juga disebabkan tindakan. Tu dah macam tu. Apa kita nak buat supaya kita nak pastikan generasi akan datang jangan jadi bodoh macam mana kita telah bodoh itu. Ya. Tuan-tuan tu pun tak reti. Tuan-tuan ni warak lebih. Bagus. Jadi saya tak payah jawab, tak apalah, mestilah ada jawapan tu. Maksudnya mesti buat sesuatu. Satu, kalau tuan-tuan telah buat satu, tuan-tuan hantar sekolah agama, hantar sekolah tapi gini, tu pun jangan tak tahu, tuan-tuan. Kalau hantar sekolah tapis pun baru ngapai, baru baca Quran dan hafal Quran, belum tauhid, belum fiqh, belum Arab, baru ngapai. Hatta dia pergi Mesir sekalipun belajar kiraat, baru ngapai dan kiraat, belum akidah. Adalah belajar akidah sambil-sambil sikit-sikit itu, tapi nak jadi profesional, pakar dalam bab tu belum tentu. Bagi kitab tak ada baris tu pening saja, tak boleh faham, sikitlah gitu. Itu hantar sekolah agama, kan. Cukup saya sebut itu. Saya nak sebut tang mana ni, tang kata asalnya hantar Rasul tu harus, macam mana pun saya nak fokus ini, takkan ada Nabi dan Rasul dah. Yang masyarakat Melayu berrekod tu satu hal. Tapi apa saya nak sebut ialah bila menghantar Nabi Rasul ni, walaupun asal hukumnya harus, tetapi bila ada ketetapan Allah Ta'ala yang dia telah maktubkan, boleh saya guna bahasa itu rasanya, dan dia telah tentukan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lah penutup Nabi-Nabi. Nabi pun telah ditutup, apatah lagi kerasulan. Tidak akan ada Nabi lah selepas Nabi Muhammad. Okey, selesai itu. Jadi pasal apa kata tak ada Nabi? Pasal ada maklumat syarak yang Allah sendiri menetapkan bahawasanya Nabi Muhammad ni penutup Nabi-Nabi dan Rasul. Tidak akan ada siapa-siapa lagi yang boleh mendakwa dia adalah Nabi. Tak kira Nabi Arab ke Nabi Melayu ke apa, tidak akan ada. Kalau ada buat akhir zaman nanti, adanya Nabi Isa, itu pun dia bukan baru jadi Nabi, dia Nabi yang diturunkan semula, yang lani berada di langit, yang misi besar dia adalah untuk membunuh Dajjal. Yang tu bukan Nabi baru dilantik, Nabi yang telah terlantik sebelum Rasulullah, cuma diturunkan semula untuk ada misi dia yang memang kita wajib iktikad. Itu adalah antara tugas utama dia. Peristiwa akhir zaman nanti dengan munculnya Dajjal, dengan kita ni tuan-tuan kalau ikut tak jauh mana dah, berwaspadalah kod-kod kita berjumpa dengan mereka tu. Yang fungsi dia adalah apa, misi utama dia ialah untuk bunuh Dajjal. Lepas tu dia akan memimpin kaum muslimin. Dan kalau ikut riwayat dalam bab hadis menceritakan Nabi Isa AS dia akan hidup selepas daripada dia turun untuk bunuh Dajjal itu selama 7 tahun. Selama 7 tahun dia akan berkahwin dan ada anak daripada perkahwinan dia. Lepas tu barulah dia akan meninggal, dia akan wafat. Okey, siap. Sikit bab tu. Bab kata Nabi selepas Nabi Muhammad, Nabi Isa tu bukan Nabi baru lantik, dia Nabi yang diturunkan semula. Baik. Jadi asal cerita kita menghantar Nabi dan Rasul ni adalah harus. Jadi kalau siapa-siapa yang tak ada Nabi dan Rasul tu, janganlah salahkan Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal biarlah, pasal hak Allah Ta'ala untuk hantar Nabi dan Rasul. Cuma macam ni sikit, isi keedah-akidahnya, siapa-siapa yang dihantarkan Nabi dan Rasul, maka manusia yang sampai seruan Nabi, seruan Rasul, dia wajib beriman tanpa khilaf ulama. Siapa sampai seruan Nabi, seruan Rasul, maksudnya Nabi itu diutuskan, dibangkitkan di kalangan mereka Bani Israel, maksudnya antara golongan bangsa yang paling ramai yang telah hantar Nabi Rasul. Jadi maksudnya mereka wajib beriman dengan Nabi dan Rasul tersebut. Okey, nak sebut tuan tu. Jadi kalau kata ada manusia yang tak dihantar Nabi Rasul macam mana? Jadi mereka ni tidak ada taklif untuk beriman lah. Pasal Allah Ta'ala dia takkan azab sesuatu kaum melainkan dia hantar Nabi Rasul. Bila hantar Nabi Rasul, Nabi Rasul ni Islam telah menyampaikan Islam
ceritakan bab ketuhanan, bab Rasul, bukti dia dengan mukjizat dia. Bila ada orang masih mengingkari dia dengan apa yang dia cerita bab ketuhanan, dan dia mengaku dia Rasul, dan dengan bukti yang cukup jelas, dengan akal dan nakalnya, bahkan dengan bahasa lainnya, mukjizat yang ada orang Ta'ala beri pada Rasul-Rasul itu mendalilkan benarnya Nabi-Nabi dan Rasul. Siapa tak beriman dengan Rasul, memang hukumnya kafir, mati, masuk neraka, kekal abadi selama-lamanya jika dia mati dalam keadaan tak beriman. Itu adalah rasa saya common knowledge yang sedia faham. Baik, itu zaman Nabi-Nabi Rasul dulu. Zaman kita tak ada Nabi kan? Nabi yang terakhir lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah pewaris Nabi-Nabi. Untuk orang yang berstatus kafir, mereka ni tidak akan ada pentaklifan untuk masuk Islam melainkan dengan sampai seruan Islam. Sampai seruan Islam tu macam mana? Ada orang Islam pergi jumpa dia, cerita Islam dia elok-elok, bahasanya dakwah Islam kat dia, ceritakan Tuhan sebenar ialah Allah, yang kau sembah dia palsu, gini. Orang tu apa argumentasi dia, semua kita boleh perjelaskan satu persatu dengan bahasa lainnya. Macam mana tugas Nabi Rasul, macam itulah tugas yang telah kita laksanakan untuk mubasyirin wa munzirin. Maksudnya beri peringatan, beri khabar gembira, takutkan mereka bahawasanya apa yang dia nak sembah selain Allah Ta'ala itu adalah salah, yang itu tak betul. Tuhan sebenar adalah semata-mata adalah Allah semata-mata. He is the one and only. Yang lain semua adalah tak betul. Itu adalah mengikut sangkaan manusia saja. Mana-mana orang kafir yang telah menerima Islam macam ni, maksudnya mengikut takrifan ini, dia ditaklifkan untuk masuk Islam. Istilahnya sampai seruan Islam. Walaupun dia tak temu Nabi Rasul, tapi dia bertemu pewaris Nabi Rasul. Hatta atas ulama, pewaris Nabi Rasul ni tak syarat ulama pun. Cukup dengan orang Islam kita, macam kita muka sekupang, ngopi muka sekupang ni, kita jumpa dia, kita cerita agama Islam, agama betul. Kata dia, betul ke? Apa Abang Culu mau cerita apa macam lu punya agama Islam, kita pun ceritalah. Tapi mesti boleh cerita kat dia. Bila cerita, apa dia tanya, tuan-tuan boleh jawab, selesai. Dan dia faham, oh itu macam ke, itu macam ke, itu macam ke, itu macam ke. Itu istilahnya sampai seruan Islam. Tapi tuan-tuan mesti cerita Islam kat dia. Sampai seruan Islam kat dia, dia tak masuk Islam, memang istilahnya mati kafir. Dan istilah kata mati kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Tak lindung lah. Okey, itu nisbah orang kafir. Jadi orang kafir yang tak cukup takrif tu, dia tak ada taklif untuk masuk Islam. Macam mana orang zaman dulu, kalau nisbah masih pada zaman itu orang Ta'ala hantar Nabi Rasul, yang Nabi Rasul tak ada zaman itu. Tak ada zaman itu. Katalah kita ni orang Melayu, moyang kita yang ke-30 dulu. Jangan tanya saya lah kat mana asal usul kan. Kita belajar sejarah ada lah, Punan lah, kerajaan Melayu Punan lah, apa-apa kat Indochina apa-apa. Buh pergi taman apa. Tapi agak-agak dia orang Islam ke masa tu. Tak ada Nabi ya. Tak bisa dengar Nabi Indochina dia. Ada Nabi Indochina? Tak ada. Jadi keturunan kita dulu memang tak Islam. Jadi kalau tok nenek moyang kita mati dulu dengan keadaan tak sampai seruan Islam, tak wajib Islam lah kat dia. Okey, sikit selesai tu. Jadi di atas tak wajib Islam tu, tolong jawab sikit. Orang yang tak terima seruan Islam ni, yang zaman dulu, zaman tak ada Nabi tu, yang Nabi Rasul tak ada, dia utus oleh Allah Ta'ala kepada mereka, adakah mereka disiksa dalam neraka? Jawab. Tidak. Kenapa tidak? Sebab tak sampai seruan Islam. Tak sampai seruan Islam. Begitu juga kalau ikut fenomena yang sama zaman kita lah ni. Walaupun orang Islam kita, orang Islam, orang kafir tu duduk sebelah rumah kita, tapi kita tak pernah cerita Islam kat dia. Dia sembahyang dia, kita. Bahkan dia pun sembahyang duha, kita tak sembahyang duha. Pergi contoh kan, duha cara dia dia pun rajin pergi masjid, pergi tokong. Kita masjid tak pergi, Jumaat tak pergi. Macam mana pun nak sebut. Jadi ya, sampai surah Islam lah kat dia, duduk sebelah rumah kita. Kalau tanya pun, ayah sudah makan kan? Sudah. Apa? Enak kari? Enak kari ni sabda. Kuali kari. Nalar ke? Mak nalar ke? Tak, sikit lah. Dia Tamil kan, pandai Tamil sikit. Itu ialah tanya kat dia. Tanya makan, minum, apa seronok tekat tu. Tuhan dengan
Tak pernah cerita. Yang kata tak pernah cerita, kita pun tak kerti. Itu satu hal. Saya nak cerita ke kafir tu dulu. Taklif tak kafir tu masuk Islam? Kalau andai kata ada orang lain buat kerja tu, datanglah taklif. Kalau tak pernah, nak hukum apa orang kafir tu? Istilahnya tak sampai seruan Islam. Kalau istilah tauhid ni dipanggil, orang tu dipanggil ahli fatrah. Ahli fatrah. Melayu ni masyhur sebut dengan panggil ahli fitrah. Macam mana pun memang ahli fatrah, ahli fitrah ialah dua bahasa yang memang dalam wajah kiraat ada sebut ala fatrati minar rusul, ada sebut kiraat dengan ala fatrah ala fitrati minar rusul. Dipanggil ahli fatrah. Jadi mereka ni selagi tak dapat penjelasan tentang bab ketuhanan dalam bab rasul, tak ada taklif mereka masuk Islam. Macam mana nak masuk Islam? Pasal Islam pun tak tahu. Bahkan dengan saya sebut, jangan kata orang kafir sampai seruan Islam, orang Islam pun tak sampai seruan Islam. Tapi jaga sikit. Orang Islam yang tak sampai seruan Islam, adakah tak sampai seruan Islam namanya kat orang Islam ni? Jawab. Faham soalan tak? Orang Islam kita yang mengucap tak boleh, baca Quran tak boleh, semayang boleh tak, puasa boleh tak, aurat tak tutup, duk minum arak, duk zina, boh dia kata. Bahkan ada jadi Syiah, ada jadi Wahabi, ada gila babi, tak apa-apa akidah. Ada tok bomo, sensasi, ada macam-macam pahaman khurafat, ada kawan dengan jin, ada kawan dengan bunian, macam-macam tuan. Kalau nak sebut orang Melayu hak mepet ni, soal, adakah orang Melayu yang memang keturunan dia Islam ni, adakah mereka yang duk sesat macam ni, adakah diistilahkan pada mereka tak sampai seruan Islam? Jawab, satu jawapan. Adakah diistilahkan tak sampai seruan? Tidak. Untuk apa? Dia dah Islam dah weh. Islam pasal apa? Jawab. Mak bapak dia Islam, dia Islam. Orang macam ni, tengok mengucap tak pandai. Sampai tua, mati, semayang tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, bahkan zina, minum arak, bunuh orang, bunuh diri pula tu. Mati dia tu dalam rumah tergantung, mampu kering gitu. Soal, Islam tak? Islam tak? Kenapa tak Islam pula? Kenapa tak Islam? Tak belajar. Tak belajar, adakah sebab tak belajar jadi tak Islam? Jadi bukan tak Islam, itu dia bodoh, tak tahu Islam. Tapi Islam tak? Sebut tadi Islam, pasal mak bapak dia Islam, tapi berdosa tak? Jangan. Itu kalau katalah tengok akidah dia salah, katalah jadi Syiah misalnya, macam ni, sesat, masuk neraka, kekal abadi selama-lama, tak keluar dah. Pasal apa? Jawab. Pasal dia ditaklif dengan syarat pasal dia dah Islam. Itu kita. Itu kita. Apa saya nak cerita itu kita tu? Kita ni yang kita lalai ni. Kita memang seronok kita Islam, tapi kita telah cuai untuk pergi belajar Islam yang kita pun tak tahu Islam, sedangkan kita dah Islam daripada kecil. Dan jangan tak tahu tuan-tuan, kita cuai pergi belajar tu sedangkan menuntut ilmu adalah wajib. Bila kita tak pergi belajar, memang berdosa dah. Paling teruk tuan-tuan, apabila kesalahan itu bukan kesalahan dalam bab fiqh, tapi kesalahan tu dalam bab akidah. Itu yang kita dah bicara dulu dalam bab ketuhanan. Satu antara yang salah ni yang kita sebut tadi, sampai mengaku jadi rasul, out, kafir murtad namanya. Nauzubillah. Tu masuk neraka tak keluar dah. Bagus Cina duduk sebelah kita ni, walaupun dia sembah Tok Bekong, tapi tak pernah ada orang Islam sampaikan seruan Islam kat dia. Dia hidup cara dia lah, daripada kecil jadi Hindu lah, kalau Buddha Kristian lah, tak pernah ada orang cerita Islam kat dia. Memang dia mati tu mati kafir lah, tapi di atas kata tak ada orang sampaikan Islam ke dia, tak pernah beri explanation tentang Islam pada dia. Dia hukum ahli fatrah. Dengar elok, bila ahli fatrah, mereka itu lebih baik daripada orang Islam yang dia diberanakkan di kalangan orang Islam tapi cuai lagi belajar sampai mati, apatah lagi mati. Saya sebut contoh tadi Syiah, hak ni masuk neraka kekal abadi selama-lamanya, tak keluar-keluar dah. Yang kafir yang tak sampai seruan Islam tadi tu, yang tu macam mana? Ahli syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia tak dapat seruan Islam, dia tak disuruh masuk Islam. Pasal macam mana dia nak tahu Islam?
Tak ada orang cerita Islam ke dia. Ya, orang Islam ni memang dah Islam, memang tak ada orang pergi ajar Islam, mak bapak dia pun tak pernah hantar pergi sekolah Islam, tapi dia orang Islam, dituntut untuk pergi belajar Islam. Dia tak pergi belajar Islam, bahkan jadi orang yang lawan Islam. Kalau lawan tu sampai istilahnya bangkang, engkar, nafi,